Kita ikuti sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah di Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni ialah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nohayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 143 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 7,311 kes, iaitu bersamaan dengan 86.57% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 13 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 43 kes baru yang telah dilaporkan hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,445 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,014 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 43 kes baru yang dilaporkan, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Daripada 38 kes penularan di dalam negara, 23 kes adalah bukan warga negara, manakala 15 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Bagi kes jangkitan dalam negara, 23 kes di kalangan bukan warga negara adalah seperti berikut. Yang pertama, sebanyak 21 kes telah dikesan dalam kalangan penghuni depo tahanan imigresen Bukit Jalil yang telah dipindahkan ke Akademi Imigresen Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan, dan ini adalah saringan ulangan. Yang kedua ialah 1 kes saringan di Pasar Pemborong Sayur oleh Pejabat Kesihatan Penampang Sabah. Dan yang ketiga, 1 kes saringan pekerja ladang warga asing di Temerloh, Pahang. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia pula adalah 15 kes, iaitu seperti 1 ialah kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu surveillance case influenza-like illness AILI di sebuah klinik kesihatan Sentinel. Di Selangor pula ada 4 kes, iaitu 2 kes saringan di 2 buah pusat tahfiz dan 2 kes saringan pasukan barisan hadapan bukan petugas kesihatan di Sabak Benam. Di Negeri Sembilan pula ada 5 kes, iaitu 3 kes saringan pusat tahfiz di 3 buah pusat tahfiz dan 1 kes saringan penjawat awam di Seremban yang bercadang untuk pulang ke Sabah. 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 7,756 di Negeri Sembilan. Kontak berlaku semasa aktiviti kunjung-mengunjung pada Hari Raya pertama lalu. Di Sabah pula ada 1 kes, iaitu 1 kes kematian di dalam komuniti yang dibawa ke hospital, kes kematian ke-120 seperti yang akan diperincikan di bawah. Di Pahang ada 1 kes, iaitu 1 kes saringan dalam komuniti di Temerloh. Di Perak juga ada 1 kes, iaitu 1 kes saringan sekolah pusat tahfiz. Dan di Melaka ada 2 kes, iaitu 1 kes saringan pusat jagaan warga emas di Melaka Tengah dan 1 kes saringan pusat tahfiz. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 120 kes, iaitu bersamaan dengan 1.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-120, iaitu kes 8,403, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 96 tahun.
Beliau telah meninggal dunia pada 12 Jun 2020 di rumah beliau dan jenazah beliau dibawa ke Hospital Queen Elizabeth Sabah dan saringan ujian COVID-19 didapati positif. Punca jangkitan bagi kes ini masih dalam siasatan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Bagi penggembara yang pulang dari luar negara, saringan gejala dan pengambilan sampel bagi COVID-19 akan dijalankan di pintu masuk antarabangsa. Penggembara ini akan diberikan beberapa arahan seperti berikut. Yang pertama, surat arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Yang kedua, pemakaian gelang tangan iaitu wristband selama tempoh perintah pengawasan dan perhatian di rumah. Yang ketiga, borang home assessment tool. Dan yang keempat, memastikan penggembara memuat turun aplikasi MySejahtera. Arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah ini adalah arahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342, di mana sekiranya individu berkenaan didapati melanggar arahan, mereka boleh disabitkan dengan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Gelang tangan akan dipakaikan kepada penggembara ini sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Gelang tangan ini perlu dipakai sepanjang tempoh pengawasan dan pemerhatian di rumah. Sekiranya gelang tangan tersebut ditanggalkan sebelum tamat pemerhatian, individu tersebut akan dikenakan tindakan. Gelang ini akan ditanggalkan oleh pegawai yang diberi kuasa selepas tempoh pengawasan dan pemerhatian. Pihak Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan orang ramai yang telah diletakkan di bawah arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah untuk sentiasa mematuhi arahan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu yang pertama, kekal berada di rumah sepanjang tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, mengasingkan diri daripada ahli keluarga yang lain bagi mengelakkan ahli keluarga terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Yang ketiga, sentiasa mengamalkan penjagaan kesihatan diri yang baik seperti membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, pastikan anda tidak berkongsi peralatan peribadi dengan ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga bagi individu yang menjalankan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah ini juga memainkan peranan yang penting dengan sentiasa mengingatkan individu berkenaan mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Tanggungjawab individu dan ahli keluarga berkenaan adalah sangat penting kepada masyarakat bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini. Orang awam secara am juga sentiasa diingatkan untuk sentiasa mengamalkan nasihat Kementerian Kesihatan yang kerap kali diingatkan, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPP. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Semestinya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling.
Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 41,805 ujian. Bilangan kes yang positif ialah 3,375 dan kes yang masih aktif kekal 172, kes yang sembuh ialah 3,169, kes kematian kekal 34. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan jumlah kes yang positif adalah 3,375 dan tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 428 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 13 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 22,982 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 17,044 individu bersamaan dengan 74.2%. Jumlah yang kes yang positif ada pertambahan 7 kes pada hari ini menjadikan jumlah 718 kes iaitu 4.2%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.6%. Dan mereka yang bergejala positif dan tidak bergejala ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah 620 kes iaitu bersamaan dengan 86.4%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 13 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 44,502 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 33,728 bersamaan dengan 75.8%. Jumlah kes yang positif ada pertambahan 1 kes di Pasar Penampang Sabah menjadikan jumlah kes keseluruhan 275 kes iaitu bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah terkini 237 kes iaitu bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 411 pusat jagaan warga emas sehingga 13 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 17,299 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 15,452 individu bersamaan dengan 89.3%. Mereka yang jumlah kes yang positif ada pertambahan 1 kes di Melaka iaitu di Melaka Tengah menjadikan jumlah keseluruhan 28 kes positif bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 4 kes iaitu 14.3%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah terkini ialah 24 kes iaitu 85.7%. Laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan didapati positif ujian COVID-19 dari 3 April sehingga 13 Jun 2020 adalah 587 kes iaitu ada pertambahan 5 kes pada hari ini. 2 kes adalah dari Singapura dan masing-masing 1 kes dari Mesir, Bangladesh dan Indonesia. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing setakat 13 Jun 2020 adalah seramai 49,836 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 2,464 kes. Dan daripada jumlah tersebut, 581 kes masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Tiada kes yang diberi rawatan di ICU dan jumlah kes kematian kekal 4 kes iaitu 0.1%. Dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 13 Jun 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, iaitu setakat ini individu yang disaring adalah 1,623. Jumlah kes yang positif ialah 630 kes, ada pertambahan 21 kes pada hari ini dan melibatkan bukan warga negara 629. Yang menunggu keputusan saringan iaitu saringan kali ketiga adalah 65
dan kadar positif ialah 38.8%. Kluster kedua ialah depo tahanan imigresen Semenyih. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,785. Jumlah kes yang positif kekal 66 dan bukan warga negara ialah 65 dan seorang warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan setakat ini. Jumlah kadar positif ialah 3.7%. Kluster yang ketiga, depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring setakat ini ialah 1,477. Jumlah yang kes yang positif adalah 60 kes melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Jumlah kes yang negatif ialah 1,417 dan tiada yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 4.1%. Kluster yang terakhir ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya. Individu yang disaring setakat ini ialah 101 kes dan jumlah kes yang positif adalah bukan warga negara melibatkan 2 kes. Dan jumlah kes yang negatif ialah 99, kadar positif ialah 2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan sehingga 13 Jun 2020 ialah kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur iaitu di daerah Titi Wangsa. Jumlah kes yang telah dikesan ialah 31 kes dan tiada kes kematian di kluster ini. Dimaklumkan juga laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 13 Jun 2020 iaitu kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil ada pertambahan 21 kes menjadikan jumlah kes 630 dan melibatkan 629 bukan warga negara dan seorang warga negara Malaysia. Dimaklumkan kapasiti harian 53 makmal COVID-19 setakat 12 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 3 makmal iaitu di Hospital Bintulu, Pusat Jantung Sarawak dan makmal USM. Setakat ini jumlah kapasiti ialah 34,951 dan jumlah ujian seharian semalam ialah 12,969 iaitu bersama dengan 37%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif pesakit disaring dan diuji sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seramai 25,730 pesakit dan didapati 15 pesakit dikesan positif COVID-19 bersama dengan 0.1%. Laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat ini adalah 16,726 ujian dan 82 ujian adalah didapati positif iaitu bersama dengan 0.5%. Dan pada kesimpulannya, kita ada 43 kes pada hari ini iaitu 5 kes adalah kes import, 2 daripada Singapura dan masing-masing 1 kes daripada Mesir, Bangladesh dan Indonesia. 38 adalah penurunan tempatan di mana 23 kes adalah bukan warga negara iaitu 21 adalah parti daripada depo tahanan imigresen Bukit Jalil yang terdedah dengan kes positif dan telah diasingkan dan dikuarantinkan di Academy Immigration di Port Dickson. Ujian ulangan ketiga mendapati 21 adalah positif iaitu 10 parti daripada Myanmar, 10 parti daripada Indonesia dan seorang parti daripada Pakistan. 1 kes pekerja bukan warga negara didapati positif di Temerloh Pahang dan 1 kes pekerja di Pasar Penampang Sabah. 15 kes penurunan tempatan adalah warga negara dan 7 adalah daripada sekolah tahfiz di seluruh negara dan 2 kes daripada Sabak Menam dan 1 kes warga emas di Melaka, 1 kes pekerja ladang di Temerloh Pahang, 1 kes kontak rapat iaitu kunjung-mengunjung semasa raya, 1 kes penjawat awam yang ingin pulang ke Sabah, 1 kes aili yang dikesan di Gombak dan 1 kes yang melibatkan warga emas 96 tahun yang dibawa ke hospital yang meninggal dunia di rumah dan dibawa ke Hospital Queen Elizabeth untuk siasatan. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum, Doktor. Saya ada 3 soalan. Satu mengenai tahap pemulihan kanak-kanak menjadi mangsa COVID setakat ini. Berapa ramai? Kedua ialah berapa ramai kaki tangan KKM
dan petugas frontliner seperti polis dan tentera yang terkena jangkitan sepanjang penugasan ketiga PKP. Dan yang ketiga, hari ini ada satu laporan dari Aba Harian Metro mengenai Institut Meteorologi Kebangsaan Malaysia ada buat kajian rambang terhadap penggunaan alat pengesan suhu yang digunakan, dan mereka dapati ada setengah-setengah ada alat-alat tu tidak mengikuti kualiti dan juga ada yang kena rig sebelum dijual kepada orang awam. Jadi soalan saya, adakah KKM mempunyai avenue untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang menjualkan peralatan sedemikian? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi dua soalan. Satu soalan yang berapa ramai barisan hadapan sama ada Kementerian Kesihatan ataupun pelbagai agensi yang terlibat. Jadi kita tak ada data setakat ini, kita hanya ada untuk Kementerian Kesihatan. Jadi kita tak ada peningkatan, kalau tak salah saya lebih barisan hadapan Kementerian Kesihatan yang terlibat setakat ini ialah 416 yang dikesan positif. Tetapi mereka mendapati jangkitan 80% dapat jangkitan daripada luar hospital, iaitu di dalam komuniti. Jadi ada 20% yang ada dapat jangkitan daripada pesakit ataupun rakan sejawat mereka. Yang itu yang kita ada data untuk barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Untuk pihak polis dan juga Angkatan Tentera dan rela dan sebagainya, kita tak ada data tersebut. Tapi kita boleh kumpulkan data nanti. Yang kedua, menggunakan suhu. Jadi kita kena lihat, yang pertama, apabila menggunakan jangka suhu tu, yang penting ialah kalibrasi yang menggunakan suhu tersebut. Jadi ada di punya peraturan untuk kita pastikan. Sebelum kita gunakan jangka suhu tersebut, kita kena cuba dulu dalam kita membaca peraturan-peraturan penggunaan jangka suhu tersebut. Kalau kita dapat piawaian, baru kita boleh gunakan. Tetapi semua peralatan ataupun peranti suhu ni kena didaftarkan dengan MDA, iaitu Medical Device Authority, dan kita pastikan ada pendaftaran dengan Medical Device Authority, baru kita boleh sahkan yang penggunaan tu diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan. KKM ada avenue tak mengambil tindakan terhadap mereka yang deliberately cuba tipu, macam ada yang dikatakan mereka menggunakan chip dalam infrared tu untuk menunjukkan paparan yang... Jadi kalau ada penipuan, mereka perlu laporkan kepada Medical Device Authority dan kita akan ambil tindakan. Assalamualaikum, Syamini RTM. Berhubung dengan kes seorang tukang gunting rambut warga negara Pakistan yang positif COVID-19, sekiranya kes positif melibatkan kluster berkenaan, adakah KKM akan menarik kembali kebenaran untuk pengoperasian sektor gunting rambut secara keseluruhan? Sebab ada gesaan dari netizen untuk memohon membekukan pengoperasian sektor kedai gunting rambut buat masa sekarang. Soalan yang kedua, terdapat kegusaran dalam kalangan golongan masyarakat mengenai golongan yang tidak bergejala untuk positif COVID-19. Untuk itu, adakah keperluan atau gesaan atau saranan daripada KKM sendiri untuk mana-mana individu menjalankan saringan COVID-19 melalui swab test atau sebagainya untuk memastikan diri mereka bebas daripada COVID, especially bila kita dalam fasa kebenaran untuk merentas negeri dan juga hari-hari perayaan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kepada kes tukang gunting rambut tersebut, isu dia sekarang ni kita dah keluarkan SOP untuk mereka yang terlibat dalam menggunting rambut. Tetapi sekarang ni isu yang ketidakkepatuhan kepada SOP tersebut. Yang pertama, sebelum SOP dikeluarkan, yang tukang gunting rambut telah menjalankan aktiviti secara haram, iaitu menjalankan gunting rambut daripada rumah ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membuka, jadi keputusan ujian belum balik lagi dan tukang gunting rambut tersebut telah pun menjalankan tugas. Jadi kita telah tetapkan untuk warga asing yang menggunting rambut, pastikan mereka menjalani ujian COVID-19.
Dan inilah ketidakpatuhan. Tapi kita telah mengambil tindakan dan sekarang kita terpaksa menjalankan kontak saringan iaitu kontak rapat dan juga mereka yang telah iaitu mendapat khidmat gunting rambut daripada tukang gunting rambut tersebut. Jadi kes yang positif telah pun kita asingkan dan masukkan di hospital. Kes yang dikenal pasti sebagai kontak rapat kita arahkan dikuarantinkan di rumah. Jadi tindakan telah diambil dan siasatan sedang dijalankan. Setakat ni kita tak ada kluster, hanya seorang yang positif. Tetapi kalau ramai yang positif, jadi kita mungkin ada satu kluster gunting rambut. Assalamualaikum Datuk. Farhan daripada Bernama. Datuk, ini soalan berkenaan dengan sindiket pemalsuan keputusan saringan COVID yang baru-baru ini melibatkan warga asing dan kita tengok mungkin akan ada lagi sindiket seumpama ini di luar sana. Jadi melihat situasi ini, adakah KKM akan meneliti mekanisme pengeluaran dokumen saringan COVID ini yang mungkin diselaraskan? Misalnya mungkin hanya KKM sahaja boleh endorse keputusan saringan ini. Walaupun saringan mungkin dibuat di salah satu daripada 31 hospital dan 20 klinik swasta yang telah diluluskan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita membenarkan saringan di makmal swasta dan juga di makmal kementerian. Tetapi kalau ada penipuan, unsur-unsur penipuan, kita galakkan mereka yang dapati ada unsur penipuan untuk mengadu kepada Kementerian Kesihatan dan tindakan kita akan jalankan dan PDRM juga akan mengambil tindakan. Jadi ini merupakan satu kesalahan. Jadi tindakan mengikut Akta 342 akan dijalankan. Jadi kita mengharapkan orang ramai kalau kita ragu-ragu ataupun sanksi laporkan kepada Kementerian Kesihatan ataupun kepada PDRM. Jadi tindakan siasatan akan dijalankan dan kita akan ambil tindakan. Soalan tambahan, kat mana netizen ataupun rakyat kita boleh tengok senarai hospital-hospital yang telah diluluskan untuk buat saringan? Kita tak umumkan semua. Kalau kita umumkan, kita sekarang ni kita ada 646,055 kes yang telah diuji contohnya. Jadi kita tak umumkan semua keputusan pada orang ramai. Tetapi kita ada keputusan tersebut sama ada di makmal swasta ataupun di makmal kesihatan, makmal di kerajaan ataupun di awam. Jadi kita akan menjalankan siasatan dan siasatan kalau mereka mengadu kepada kita, kita akan menjalankan siasatan di Kementerian Kesihatan dan kita akan bekerjasama dengan PDRM untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Hi, Datuk. Hi, Datuk. Just now you mentioned that there's 21 cases from the Bukit Jalil depot today, and then they only tested positive on the third swab. So why are they tested positive only on the third swab and not the second and the fifth one? So when the positive cases, because they have been exposed to the positive cases in the Depot Tahanan Immigration Bukit Jalil. So the positive cases, we have isolated them. We treat them in our hospital that is in Mawib. But those who have those cases that negative, and we have to quarantine them. So we have moved them to Academy Immigration in Port Dickson. We quarantine them for 14 days. And in between, the swab is at least twice. That means the first swab and the day 13. If they have symptoms, we will actually repeat the swab. So sometimes we repeat 2 or 3 times the swab. So this is a third swab that we repeat. And one of the indication is that when we want to deport them, we have to do the swab. And that's why we have 3 swabs here. And unfortunately, when we repeat the swab, it's positive. 21 of them positive. 10 from Myanmar and then 10 from Indonesia and 1 from Pakistan. So 21 of them. So when they are positive, we have to isolate them in our hospital and make sure that they have no exposure to the rest of the inmates. Hi, Datuk. Just following up on her question. So they were discovered after the third swab. So they were exposed. Like, what happened within the community that they were, exposed even though they were quarantined? Because I imagine those positive before have already been removed and treated. So that is the first question.
The second question is about the one close contact case in Negeri Sembilan also, who was found positive after Hari Raya visits. So if we could just get more details about that, how many houses did they go to, how many close contacts in total with the positive case? And the third question, Dato', is on the death yesterday, the death 119, the woman who died and then was tested positive and was found positive after that. How many close contacts have been identified? Has the ministry found out the source of infection for her yet? Thank you. All right, thank you for the question. The first is with regards to the Depo Tahanan Immigration. So when we quarantine them in a certain area, because the reason we quarantine them, they have the exposure to the positive patient. So the quarantine is for 14 days because the incubation period for the virus is 14 days. So when we do the second swab, although the first swab is negative, second swab also negative, the third swab before we deport them. So if it's a positive, then we will make sure that the close contact among themselves. So again, there will be an index case. They become an index case positive. Then we isolate them. Then those have close contact with the positive case will be isolated and quarantined again. And if their test is negative, they will be quarantined for 14 days. If the test is positive, you will have to remove them and place them in a hospital. So again, another 14 days of quarantine because the incubation period is 14 days. So that's a thing. And the second is regards to the case that is saringan kontak rapat pada case positif. The positive case is case 7,756 in Negeri Sembilan. So which means they have an exposure or contact with the positive patient. So once they have an exposure and contact, then it is our responsibility to have to trace the close contact. So we started our active case detection, and it's still ongoing. So for us to continue to screen those who have have exposure to the positive case. Likewise, the case in Sabah as well. So investigation is still ongoing. So I think we need to give them a few days for them to come up with the report before we can make any conclusive solution or evidence to suggest any other cases are positive. Sorry, tadi nak minta pencerahan mengenai keperluan untuk buat test COVID untuk bagi yang tak bergejala tadi. Kalau yang tak bergejala, sekarang ni kita kalau kementerian, kita lihat kepada dua kaedah. Satu ialah untuk lokaliti. Kalau ada wabak di suatu kawasan, jadi dilaporkan ke Kementerian Kesihatan. Jadi kita lihat ada 2 kes, 3 kes, berarti kita dah kesan satu kawasan ada penularan COVID-19. Jadi kita akan melaksanakan tindakan kita, iaitu mungkin cara EMCO ataupun SEMCO di kawasan tersebut. Jadi itu kita lihat pada lokaliti. Yang kedua ialah kita melihat kepada sasaran kita, targeted approach pada lokaliti, targeted approach kepada sasaran kita. Sekarang ni kita ada 9 kumpulan sasaran kita. Hari ini kita lihat 7 kes ialah daripada sekolah tahfiz, sekolah ataupun madrasah yang melibatkan pelajar-pelajar tahfiz. Ada 7 kes kat situ. Jadi kita menjalankan saringan. Mereka tak ada gejala, tetapi sebab kita dah kenal pasti siapa dia, nama dia, di mana mereka, kita akan menjalankan saringan tersebut. Jadi kita dapat kesan 7 kes positif pada hari ini. Bukan satu madrasah, tetapi ada beberapa madrasah di seluruh negara. Yang kedua, kita juga melihat kepada warga emas. Jadi hari ini kita nampak ada pertambahan 1 kes warga emas. Dan juga kita akan melihat pada komuniti pasar contohnya. Jadi hari ini juga dalam seluruh negara kita dah buat saringan, dan pertambahan 1 kes, iaitu melibatkan bukan warga negara di pasar penampang. Jadi saringan akan sentiasa dijalankan. Dan di klinik kesihatan Sentinel contohnya, ada seorang datang 24 tahun datang ke klinik sebab dia ada sesama. Tetapi kita menjalankan saringan, iaitu surveillance, kita swab juga positif. Dan kita kesan kes yang sporadik contohnya, iaitu dia Aili. Dan inilah cara kita memantau dari segi penularan COVID-19 dalam komuniti.
iaitu menerusi targeted approach 9 kumpulan sasaran telah kita kenal pasti, dan juga kita laksanakan untuk klinik ialah ID, kes-kes ID, demam sesama datang ke hospital kita akan jalankan, dan juga yang mereka yang ada sari contohnya masuk ke ward kesukaran pernafasan dan ada jangkitan kuman paru-paru, kita juga akan jalankan saringan. Dan satu lagi ialah kes-kes pembedahan. Jadi kes-kes pembedahan kita lihat ia melibatkan seluruh komuniti, iaitu seluruh lapisan komuniti. Jadi mereka memerlukan pembedahan. Sebelum pembedahan kita akan menjalankan saringan COVID. Kalau COVID positif, jadi kita akan ambil tindakan sewajarnya. Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu sekarang ni kes yang positif hanya 0.1% saja. Jadi penularan masih terkawal. Dan kalau mereka asimptomatik, sama ada kita perlu ujian ke tidak, itulah kalau mereka adalah kontak rapat, ya kita akan laksanakan ujian tersebut. Kalau mereka ada risiko tertentu, jadi kita dah kenal pasti, iaitu lokaliti dan juga 9 kumpulan sasar. Dan kalau kita syaki mereka yang pulang dari luar negara, kita juga akan kuarantinkan mereka, kita laksanakan test. Selain daripada itu, mereka yang ingin melaksanakan ujian tersebut boleh, tetapi laksanakan di makmal swasta. Iaitu kalau tak masuk dalam asimptomatik tetapi kontak positif ataupun tak masuk dalam kriteria Kementerian Kesihatan. Jadi kita tak saring, tapi boleh dilaksanakan di makmal swasta. Selamat petang ya Datuk Doktor. Saya ada 2 soalan ya. Dilaporkan hari ini di Beijing, China ya, satu pasar sayur telah ditutup susulan 45 peniaga dikesan positif dan tidak bergejala. So dikatakan virus ini dikesan di papan pemotong yang digunakan oleh penjual ikan salmon. So mungkin Doktor boleh beri komen sikit, dan adakah penemuan baru ini akan diberi perhatian? Soalan kedua yang pasal saringan COVID, ada tak KKM buat senarai hospital atau klinik yang boleh orang ramai menjalankan saringan untuk rujukan supaya mereka boleh mengelakkan daripada ditipu? Terima kasih. Okey, yang pertama melihat kepada virus COVID ni, jadi kita belum sampai penghujung lagi. Walaupun kita ada sinar cahaya seolah-olah kita berjaya, tetapi virus tersebut masih ada dalam komuniti. Oleh itu, kita rakyat Malaysia perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, menjaga kebersihan dan mengamalkan, iaitu penjarakan sosial yang selamat. Pastikan kita sentiasa mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun, dan juga kalau perlu menggunakan mask, iaitu kalau kita di tempat awam. Tetapi inilah isu kebersihan. Kalau kita menggunakan bot ataupun cara tidak bersih, jadi ada kemungkinan jangkitan berlaku. Ini yang kita perlu ingatkan kepada semua untuk menjaga kebersihan. Jadi virus COVID-19 telah mengajar kita untuk menjaga kebersihan diri. Dan sekarang ni kita mengharapkan rakyat Malaysia mengamalkan kebersihan dan langkah-langkah pencegahan. Ya, kita ada senarai nama hospital dan klinik saringan, tapi boleh rujuk pada laman CPRC. Jadi kita ada namakan hospital saringan dan juga hospital rawatan. Kita ada 40 hospital rawatan, ada 53 makmal sekarang ni, dan juga hospital saringan yang kita ada, iaitu kalau kita lihat pada hospital saringan juga melibatkan klinik Kementerian Kesihatan. Jadi saringan boleh dilaksanakan di klinik dan juga di hospital, dan hospital COVID ada 40. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari Sabtu ini, dan kita tetap akan menjalankan ataupun memberi maklumat yang terkini, tetapi mungkin minggu depan kita akan jarakkan persidangan akhbar ni lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan media yang telah bekerja keras untuk sama-sama menjayakan untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.